Tak ada bising-bising eh? Okey. Nah, kita tengah tunggukan kawan-kawan awak yang lain baru, tak ramai ni. Tengok. Makin nak habis PDPR makin tak ramai. Orang yang berjaya tu dihabiskan sampai ke garisan penamat, baru namanya ada kejayaan kan. Kalau tengah-tengah tu masih dalam perjuangan lagi. Okay, saya nak share screen. Saya dah share screen belum? Okay, kita akan masuk ke topik yang baru. Saya rasa dalam 3 kali pertemuan boleh habislah topik ni. Okay, topik ni dia simple saja. Dia sangat sekejap. Dia simple je. Dia tajuk dia apa? Perimeter dan luas. Perimeter and area. So saya rasa you punya sekolah dulu pun, waktu kat sekolah dah pun you dah tahu perimeter tu apa. So you tak tahu perimeter tu apa. Kan? Pernah dengar tak perkataan perimeter? Pernah. Okay, perimeter kalau dalam bahasa Inggeris dia perimeter lah. Kalau dalam bahasa Melayu dia kita panggil sebagai bahasa Melayu pula. Bahasa Melayu kita panggil sebagai ukur lilit. Ukur lilit. Okay, tapi kalau dalam bahasa ini kita panggil sebagai circumference kan. Okay, so ni bab 10. Saya ambil daripada terus direct buku teks kamu. Okay, so kamu boleh lihat buku teks. Hilanglah. Buku teks kamu, muka surat. Berapa? Ni. Cari buku teks kamu. Tajuk 10 muka surat 225. Boleh buka buku teks kamu. Muka surat 225. So yang ada buku DLP, buka buku DLP lah. Okay, so dekat sini kita akan belajar lah mengenai perimeter dan kamu pun banyak dah tahu lah perimeter. So kita tengok lah. Perimeter berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud peri. Peri tu keliling and meter tu hitungan. So dia dijumpai di Mesir. Rain Papyrus yang berasal kira-kira 1650 sebelum Masihi di Mesir. Dalam dokumen ini didapati ada kesilapan pada rumus buah sisi 4. Kan? Maksudnya orang dulu memang sangat peka dengan rumus-rumus ni. So zaman kita dah guna. Yang zaman dulu dia orang boleh buktikan rumus ni adakah betul, adakah salah. Kan? So zaman dululah. Hebat mereka ni, mereka dapat menemukan rumus-rumus kan. Okay, so kita tengok kepada apa benda ni. Okay, contoh. Ni maksudnya kamu kena tahulah perimeter adalah ukuran panjang sisi yang melindungi kawasan tertutup. Jadi dia melindungi kawasan tertutup, nama dia perimeter ataupun ukur lilit. So this one you have kolam ni, berapakah perimeter? Maksudnya ukur lilit untuk setiap kawasan yang bertutup ni lah. Dan cara B ni. Okay, B ni dia melengkung. Jadi bila dia melengkung kita kena gunakan kaedah lain untuk menganggarkan perimeter tersebut lah. Okay. So contohnya nombor 1, tentukan perimeter bagi setiap bentuk yang berikut. So this one kita hanya perlukan tambah dia punya ni sahaja. Maksudnya ukur lilit dia sahaja kan. Contoh kat sini kita ada 4, tambah 4, kita tambah 3, kat sini 3. Pada sini 9. Okay, ni berapa ni? Sama dengan ni tak sebut ni berapa? 4, 3, 4, 3. 4, 9, 12, 9. Nah, cari kat mana dapat ni? Oh, PQ tambah dengan QR. Okay. PQ dia 4. Okey, kat sini saya tak nampak ni. Ada calit 3 kan. Okey, bila calit 3 dia mempunyai panjang yang sama lah. Jadi ukur lilit dia 4 kat sini.
So awak tambahkan keseluruhan, awak akan dapat jawapan dia 48 lah. So B, kita ukur kawasan yang di luar saja, yang dalam ni kita tak payah ukur kan. Itu cerita dia. Okay, so sini ada 6 lah. Okay, and then sini kita tak tahu berapa, so kita kena cari. Tapi dia panjang sama dengan sini kan. So kalau sini 3, sini 9, kat sini mesti 6 kan. So sini 6 lah. Jadi yang kita tambah hanya yang saya bulatkan ni. 6, 9, 6, ni saya bulatkan. 4, 6 dan 5. Okay, kita tak payah tambah 3 dan 6 yang di dalam. Okay, faham tak? Boleh? Boleh. Sangat senang kan? Okay, so kita move on. Okay, kalau bentuk yang macam ni, dia bentuk melengkung. So cara dia mengukur, kita boleh menggunakan benang. Jadi kamu ambil, kalau kamu tak ada benang, kamu ada tali kasut sekolah pun boleh kan. Kamu boleh mengukur anggaran tersebut lah. Jadi kat sini yang dia buat ukur ni pakai benang ni yang kawasan melengkung, iaitu dia dapat 63 lah. Okay, jom kita masuk pada 10.1a. Okay, cuba kita buat 1a. Tentukan parameter bagi setiap bentuk yang berikut. Determine the parameter for each of the shape, following shape. Okay, so kita try buat. Okay, so sini kita ada calik 1, 2, 3, 4. So automatically kita berfungsi sisi yang sama. So sini 6, sini 6, sini 6 kan. And then kita ada sini 5. Okay, kita nak tahu sini. Ni 5 sampai sini. Okay, ini sampai sini berapa ni? Sini 6, betul? So, ini sampai sini pun 6. Jadi keseluruhan ni berapa? 5 tambah 6 tambah 6. 17. Okay, and then yang kita tak ada sini 20. Okay, kita tak senggat je. Kalau sini 6, ni pun 6. 6. Okay, kat sini kita tak tahu ni, tanda soal. So cara cari dia adalah 20 tolak 6 tolak 6. So berapa 20 tolak 6 tolak 6? Kita dapat 8. So yang tanda soal ni sama dengan 8 sebenarnya kan. Okay, jadi untuk 10.1a, saya buat kat tepi. So dia sebenarnya adalah 6 tambah 17. Okay, tambah dengan 20, saya ambil yang senang dulu. Tambah 20. Tambah 5, tambah, yang ni, yang kecil-kecil ni. 6, 8 saya ulang sekali lagi, 6, 8. So tambah 6, tambah 6, tambah 6, tambah 8. Okay, so berapa yang kamu dapat untuk hasil parameter tu? Boleh kira kan? Okay, boleh kirakan kat situ berapa? 74 cikgu. Berapa? 74. 74. Okey, apakah unit yang terlibat kat sini? Perimeter, sentimeter lah. Okey. Okey, kita cuba buat B. Kita ada 11, 10. Okey, yang ni ada calik 3. Maksudnya calik 3 ni sisi sama. Jadi kita ada 6, sini kat sini 6. Kat sini pun 6 Okey. Okey, yang ni berapa? Kat sini yang saya buat ni. Ini adalah 12. Okey, so kamu cuba tambahkan berapa kamu dapat? Berapa kamu dapat kat situ? So, okay, 11 tambah 10 tambah 12. Saya buat yang sesenang, saya yang senang nak nampak. 14 tambah 6 tambah. Okay, 6 ada berapa kali? 1, 2, 3. 3 kali 6 Ada 3, 6 1, 2, 3. 3 kali 6. Okay, so kamu jumlahkan dan kamu akan dapatlah dia punya jawapan dekat situ. Allah. Macam mana? Ni. Okey, untuk yang ketiga,
Macam mana kamu buat yang C tu? Dia berbentuk kita panggil apa tu? Bentuk dia ada lengkung-lengkung. Jadi apa yang perlu kita buat untuk soalan macam ni? Kita kena ukur lah. Okey, kamu kena ambil benang ataupun sebagainya dan kamu kena ukur lah. Yang ni saya tak bagikan jawapan sebab saya tak boleh ukur dekat komputer kan. Jadi kamu kena ambil benang, kamu kena ukur sendiri. So ini cara dia guna benang ataupun anything yang kalau boleh. Yang boleh senang lah. Lepas tu kita ukur guna pembaris. So yang ni habis kelas nanti kamu cuba buat. Nanti hari Jumaat saya minta untuk satu C berapa kamu dapat, ya? Okey, so kita teruskan. Okey, sekarang dia cerita bagaimana untuk mengukur dengan tepat. Dia menggunakan kertas grid kat sini kan. Ada peratusan dan sebagainya. Ni macam kita kena anggarankan sahaja cerita dia. Ni maksudnya macam masih kita agak-agak lah Anggarkan parameter bagi setiap bentuk berikut, seterusnya ukur parameter tersebut dengan pembaris atau benang dan berikan ketepatan anggaran. Okay. Kalau ni contoh dia, ni kita ada 1 cm kan setiap kotak ni. So automatically kalau sini 1 cm, kita agak-agak lah, sini masih 1. Kat sini 1 sebab dia penuh. Sini 1, 1, 1, 1. Okay, masalah kita adalah di sini lah contoh ni. Kat sini kan. Ini kita tak tahu. Jadi ini kita tengok adakah dia separuh. Bila separuh dia 0.5 lah. Itu maksud dia anggaran. So ini kita tengok ni tu separuh dia jadi 0.5. Okay. Okay, manakala dekat yang hujung-hujung ni yang ni kita mungkin ada problem kat sini. So kita kena anggarkan dengan pembaris atau pembenang. So ini kamu boleh check lah pakai pembaris boleh, pakai benang boleh sebenarnya. So yang ni dia soalan macam ni selalu kita tak ada keluarkan lah sebab dia macam lari sedikit dengan peratusan dia Okay. Sama juga dengan bentuk yang macam ni. Yang ni lagi lah setiap besar ni 2 cm. Jadi kita main agak-agak je. Selalu yang kat sini kita tak keluarkan dalam soalan kita. Okay, so kita tengok bagaimana anda menyelesaikan masalah. So soalan-soalan dia akan berbentuk kompleks seperti ini dan kita kena selesaikan. Cerita dia. Okay. So kita terus tengok latih diri 10.1C. Saya bagi masa kamu. Cuba kamu buatkan berapa yang kamu dapat untuk soalan yang pertama tu. Okay, 10.1C. Tuliskan dekat message tu, berapa kamu dapat untuk nombor 1? Dekat Telegram pun boleh buat juga. Tulis dekat message Telegram, berapa kamu dapat untuk nombor 1 10.1C. Kamu buat. Roja di sebelah menunjukkan pelan sebuah kolam renang. Berapakah perimeter kolam renang tersebut? Okey, kita tengok yang senang. Yang mana yang senang? Atas 20, bawah sama tak 20? Sama. Sama kan? Okey, kemudian kita ada calit ni. Calit dia maksudnya sini 5, atas sini 5, bawah pun 5 kan? Okey, kita punya problem dekat double calit. Macam mana nak cari double calit? Siapa boleh bagi tahu saya? Kat sini. 13 tolak 5. Okay, kita buat Bagi 2. Tolak 5 bahagi 2, betul? Kan? Okay, 13 tolak 5. Sebab nanti dapat yang ni, kita bagi 2. So berapa 13 tolak 5 bagi 2 ni?
4 ke? 4. 4 Kat sini 4. Kat sini 4 lah. Okay, cuba kamu tambah. Berapa kamu dapat? 76 meter. Kit kata 76 sentimeter ke meter? Meter, Aish, meter. Okay, jawapan dia dalam sentimeter ke meter. Kat Telegram ada nak menyahut. Telegram boleh tulis juga dekat group Maths TV untuk jawapan kamu ya. Okay, jadi jawapan yang pertama kita tambahkan, maka kita ada perimeter. Tulis tahu topik dia, perimeter. Ni, kalau tak ada siapa tulis perimeter sama dengan, okay, tambahkan yang senang dulu, 20 tambah 13 tambah 20. Ni yang senang kan, 20, 13, yang nombor 3, 20. Okay, nombor 4 kita tambahkan dengan ni, 4 tambah 5 kan, ni 5, 5, 5, 5 3 kali tambah 4 okay. So saya mula circle saya daripada daripada sini ke sinilah. Pusing. Sini saya tambah sini, saya tambah sini, tambah sini. Okay, so saya akan dapat jawapannya 20, 20, 40. 40 berapa ni? 40, 53, 63, 63 campur 5, 68, 68 campur 8 berapa? 76 ke? Kamu dapat berapa? 76 kan tadi meter Okay, so betul lah jawapan kamu. Okay, so kita tengok pada nombor 2. Cuba kamu buat dulu. Tuliskan jawapan kamu di message Google Meet ataupun di Telegram. Aish dah tulis dah, 1560. Yang lain berapa kamu dapat? 1560 tak? Sama tak dengan yang Aish dapat tu? Wajah di sebelah menunjukkan pelaluan Cik Yahya. Cik Yahya ni. Ini berwarna-warni ini rumahnya. Kos pemasangan. So dia nak kos pemasangan. 1 meter RM20 So kita kena kira perimeter dulu. Lepas tu kita cari kos dengan darabkan per meter lah. Yang lain dapat jawapan apa? Kita tengokkan yang lain punya jawapan. Sambil-sambil saya buat sini. Okay. Kalau sini 25, atas automatically macam mana kamu nak buat ni? Sekejap kita tengok dulu. Ni 10, ni 8. Jadi kalau kat sini, sini 8, saya buat senggak sini 10 kan. So jumlah kat sini adalah 18. Setuju tak? Nombor 2. Setuju kan? Okay, problem kita ada problem tak kat sini? Saya tanyalah. Sebenarnya soalan tak ada problem pun. Adakah kamu struggle nak cari panjang pada tempat ni? Mana saya punya pen? Saya nak tukar pen. Tapi itulah prosesor dia lambat. Susah nak tukar sebab dia tengah sync Nak tukar pen. Kat sini, okay, kita ada masalah kat sini. Saya tanda soal. Dengan sini kan? Kat sini masalah kita. Tapi sebenarnya tak ada masalah. Sebabnya, kalau kita tengok senggatan yang ni kan saya buat titik ni, ini tanda soal. Saya turunkan bawah ni pun tanda soal. Jadi sebenarnya jumlah yang berada di atas, dekat sini berapa? Siapa boleh bagi tahu saya? Di atas ini. Tanda soal tambah apa sebenarnya? Dia sama dengan 25 meter sebenarnya kan? Sebab dia sama. Kat atas ni, tanda soal yang pertama, tanda soal kedua sama dengan 25 Okay. So di situ berapakah kamu punya panjang? So langkah pertama, kamu cari dia punya panjang dahulu lah. Cuba cari dulu perimeter. Saya dah bantu kamu cari tanda soal tu. Mana ni?
Okay, siapa boleh bagi tahu saya perimeter dia berapa untuk soalan ni? Nombor 2. So, perimeter equals to 18 yang saya jumlahkan ni tambah 25 tambah 10 campur 8, 18 kan? So, tambah 18 juga. Ya? Yeah? 10 campur 8, 18 kan? So, yang tanda soal ni 25 sebenarnya. Okay. So, dia sebenarnya sama. Okay, so berapa? 25, 25, 50, 18, 36. 50 campur 36 berapa? 86. 86. So ni 86 meter. Okay, setuju tak? Kamu dapat tak sama? Okay, jadi Sama. kos pemasangan ataupun kos sama dengan RM20 multiplied by 86 meter lah. So the answer kita akan dapat kosong sini 12 1720 RM. Betul ke saya kira? Betul tak? 1720. Apa yang lupa satu tempat? 6 meter. Okey, betul lah Darwish. Okey, so tu jawapannya 1720 RM ya. Okey, yang lain boleh buat? Okay, so kita pergi kepada kat Telegram kesian kecil dia kau nampak ya tulisan saya. Kita tengok nombor 3 pula. Saya besarkan sikit nombor 3. Dia lagi besar sikit. Okay. Pelajar di sebelah ABC adalah sebuah segitiga sama sisi. BCFG adalah sebuah segi empat sama. Bahasa Inggeris segi empat sama apa? Rectangle kan. CDEF adalah sebuah segi empat tepat. Segi empat rectangle. Kalau ni square, segi empat sama square. Perimeter seluruh raja adalah 65 cm. Cari panjang G dan E. Wow. Cari panjang G dan E. Okay, tengok apa yang sama dulu lah. Mana G dan E ni? Oh, dia nak yang bawah. So, dia nak sini saya hijaukan. Ni G sampai E kat sini. So, dia nak yang bawah tu. Okay, so you kena identify berapakah untuk setiap satu panjang ni. Okay, so this one 7. Automatically, sebab apa ni 7 kan? So, BC mana? BCLG sebuah segi empat sama. Square. Segi empat sama bahasa Inggeris ada square. So kalau sama, dia adalah berfungsi panjang yang sama. So automatically this one 7. So ABC adalah segi 3 sama sisi. Equilateral kan? So this one sama sisi juga. Sini pun 7, sini pun 7 lah. Okay, so problem kita kat mana? Kita tak tahu C dan juga D lagi So kita kena tahu C dan D juga. That's the problem. Masih tak cari C dengan D ni. Sebuah segi empat tepat. Bawah 7. 7 tu boleh. Sekarang idea dia C dengan D dia berkongsi panjang yang sama. Setuju tak? Saya buat dua calik kat sini So, you kena tolakkan perimeter dulu. Semua yang dah ada nombor ni, yang di luar ni, kuliah untuk cari C, D dan F dan E. Okay, so kita boleh tulis kat situ panjang ataupun length. Okay, CD dan FE, okay, equals to you add everything and you divide it by 2. Setuju tak? Sebab dia berkongsi dengan panjang yang sama. So you add everything, so maksudnya kat sini 65 adalah jumlah dia, total of the perimeter. Okay, tolakkan yang mana yang ada nombor ni lah. Kita ada AC, saya tulis dulu. Tolak AC, tolak AB, tolak BG, tolak GF,
tolak DE lah. Okay, so dalam arti kata lain kita ada 65 minus, so all these things AC, AB, BG, GF and also DE, dia ada has the same length. So how many this one? Berapa banyak ni? 1 AC, 1, 2, 3, 4, 5. So 5 5 CC kali dengan 7. 1, 2, 3, 4, 5. Salah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so setuju? So divided by 2. So awak akan dapat apa? 65 tolak dengan 5 kali 7, 35 per 2. 65 tolak 35 berapa? 30 ke? 30. 30 bahagi 2 dapat? 15. Kan? So 15 ini sentimeter, dia adalah CD dan juga FE. Okay, tapi jawapan soalan dia nak panjang GE. So apa benda yang kita kena buat? Tambah 7. Tambahkan. So kita tulis yang kedua. So ditambah, berapa you dapat? So panjang ataupun length of GE, okay, sama dengan GF plus FE. So GF is equals to 7, FE is equals to 15. So the answer is 12 cm. Dapat tak? Cikgu dapat 2. Bukan 12. Oh, 12. 22, sorry. Bagus Aish. So this one is 12. 12 bukan 22 centimeter. Dapat tak? Dapat. Okay, dapat di Google Meet 22. Okay, bagus. 15 tambah 7. Okay, bagus. Okay, we move on next one. Kita banyak buat latihan lah. So after this you boleh buat apa nama? Modul nilam sebagai latihan penggayaan. Okay, kita tengok. Kita ada masa banyak ni. So inilah masa kamu untuk buat latihan kan? So mahir diri. Perimeter sebuah bilik makmal berbentuk segi empat tepat. Segi empat tepat. Macam mana bentuk segi empat tepat ni? Ialah 64. Segi empat tepat. Sini panjang sini kan? 64 meter. Jika panjang bilik makmal itu adalah 23, so let's say panjang dengan lebar, saya selalu confuse, ni panjang kan? So 23, atas pun 23 lah. Cari lebar bilik makmal itu, so sini dia punya lebar ataupun width dia So kita tahu tu bahagi 2, jadinya lebar ataupun width is equals to 64 minus 2 multiplied by 23 sebab kita ada 2 kali atas tu. Okay, bila dah dapat kita bahagikan dengan 2 terus. Betul tak? Okay, so you find this value, what you get? 64 minus 46 divided by 2. 64 minus 46 berapa? When you want to divide by 2. Okay, what is the answer? 64 minus 46 divided by 2. (18/2) equals to 9 meter. Dapat tak jawapannya 9 meter? Dapat. Okay, kalau kamu tak pasti kamu tambahkan balik. Betul ke cikgu? 9 ni. Cuba tambahkan. 9 tambah 9, 18. 18 tambah 46 dapatlah 64 Okay, so kita tengok nombor 2. Rajah di atas menunjukkan gabungan 2 buah segi sama. So combination of 2 square. Okay, calculate the perimeter of the whole diagram. Okay, so the whole diagram. So kita kena cari
Nampak soalan dia makin lama makin susah lah. Okay. So kat sini kalau 2 sini 4 sama sini 8. Atas ni pun akan jadi 8 lah. 8 cm. So kat sini dia bagi 2. So automatically this one 4, atas ni 4. Okay. And then what else? Kita ada kat situ, kita ada 2 calik kat sini tapi kita tak tahu berapa. Ini panjang. Soalan dia makin lama makin sukar aras keseparannya. Saya nak padamkan yang atas ni boleh Ni kira kamu dah cari tadi kan, saya padam sikit. Sebab dia sempit, tak nampak. So yang ni kita kena fikir. Cikgu, perimeter 64 tu dua-dua ni ke shape tu? Dua-dua apa? Shape ni. Dua-dua shape ni ke yang warna hijau ni, bentuk ni hijau ni je? Yang perimeter 64 tu nombor 1 je. Yang 64 untuk nombor 1 je. Betul? Ini nombor 2. Nombor 2 soalan yang ni. Dia tak bagi tahu parameter dia berapa. Sekarang kita kena cari parameter dia. Okay? So kena cari. Yang kita ada maklumat 8. Kat sini 8. Kat sini 4 sebab dia bahagi 2 kan. Ada 2 calit ni. Okay, sekarang kita punya masalah kat sini 2. Okay, dia dah bagi tahu. Kita punya masalah apa? Masalah kita ya. Kita nak tahu ni. Ni berapa panjang ni. Ni masalah kita kat sini lah. Kita start kat sini. Cikgu. Ya. 2 cm tambah 4, 6. So dia punya sisi yang warna biru ni 6. Sini kan? Okay, good. So 2 tambah 4, 6. Jadi automatically sini 6 So kalau cari-cari ni maksudnya 3 lah, betul tak? 3. Okay, ni sama dengan 3. Wow. Okay, so cuba jumlahkan. Ni saya jumlahkan. Saya jumlahkan senang dulu. 8. Saya pakai ni, marker pen. Highlighter. 8, 4, 3, 6, 2. Okay, apa lagi yang kita tak ada? Kat sini kan? Kat sini kalau sini 3, dekat sini berapa? 10. Kat sini berapa? Sini. Sini 3, 3. Sini 3 kan? So 3, 8. Sini 5 lah. So situ 5. Tak keluar pula highlighter. Ni 5 ni. 5 sebab sini 3, sebab bawah 8 kan. So sini 5. Pandang sikit. Tertekan tadi. Terasing sekejap tu lah. Lambat sikit. So sini dapat 5. Dekat sini 5. Sini sampai sini 5. So you tambah yang saya highlight tu untuk dapatkan dia punya perimeter untuk nombor 2. Nampak tak ada otak tu kan? Bila ada otak tu dia kebat lah. So you tambahkan 8 campur 8 campur 4 campur 3 campur 6 campur 6 campur 2 campur 5 Ini semua yang saya tandakan hijau. Okay, so you tambah 8, 8, 16, 16, 4, 20, 23, 23 campur 6, 29 29 campur 6 berapa? 35 campur 7 berapa? 42, betul tak? 42 cm. Apa dapat? 42 cm. Aku salah kira je. Dapat kat Telegram okey Orang di Telegram. Ramai juga kat Telegram ni. Saya harap you okey lah. Alright, so we move on to next question. Okay. Ni, move on to next question. You baca soalan ni. Ajar di atas menunjukkan dua bentuk A dan B. Buktikan apa? Tidur, pergi tidur bilik tu. Dia awak lah. Kemas.
menunjukkan dua bentuk A dan B, buktikan bahawa kedua-dua bentuk itu mempunyai parameter yang sama. Wah. Maksudnya parameter sama, dia kena sama kan? So tapi dia dalam bentuk X dan Y. So yang ni kita kena guna algebra. Ini tajuk ke-5 lah kan? Tajuk 5, ungkapan algebra Okay. So sini ada Y, sini ada X, sini 6. Okay. Apa yang bagi tahu saya tanda soal dekat bahagian ini? Berapa? Kalau jumlah sini X, kat sini 6, apa akan jadi pada sini? Ni tanda soal tu. Apakah patutnya jawapan? Dia akan jadi X tolak dengan 6 Macam logik lah. Kalau contoh X kamu 10. 10 kamu nak cari tanda soal, kamu kan buat 10 tolak 6. Jadi X tu menggambarkan sesuatu nombor lah, unknown Okay, so untuk yang B, kita try B pula. Okay, B, kalau di bawah ni X, konsep yang sama. Okay, saya tanda soal di sini. Sini berapa? X tolak 3. X tolak 3 lah. Sama macam tadi, kalau bawah ni 10, kita nak cari tanda soal, kita akan buat 10 tolak 3. So X is any number, so you minus with 3, okay? So you cari dulu parameter for A. So kita tengok dulu parameter A, kita dekat atas. Parameter A. So you add all whole thing here, kita ada, saya highlight lah. Kamu tambahkan yang saya highlight ni. Okay, so kita ada X tolak 6, tambah 6, tambah Y, tambah X, tambah 5. Okay. So tolak 6 dah tak ada lah, habis kan, tinggal kosong. So X tambah X kamu dapat 2X tambah Y tambah 5. Okay, so that is a parameter for A. Okay, so next we need to find parameter for B. So we find parameter B. Okay, so same thing, you need to add everything yang saya highlight ni. Okay, so you add everything, so you akan dapat X minus 3 plus Y plus X plus 2. So equals to, ni cancel, negatif 3 ni dah tak ada lah. Negatif 3 kan kosong. So jawapannya X tambah X, kita dapat 2X tambah Y tambah 2. Okay, sama ke tak? Macam tak sama pula ya? Tak sama Itu tak saya. Oh, saya terceceh. Kat sini. Tak ada orang tegur. Sorry. Saya terceceh. Kat mana saya terceceh? Saya terceceh kat sini. Mana saya tunjuk Ni saya tanda soal ni. Warna merah ni. Yang ni. Kat sini. Tak kira lah. Ada ni. Tak cari lagi. Ni berapa ni? Tanda soal ni. Kalau sini Y, yang saya tanda soal ni adalah Y. Ya Allah, sabarlah. Y tolak 5 Okay, so you kena tambahkan dengan Y tolak 5. Saya tak perasan ada Y tolak 5. Jadi dekat sini kamu kena buat Y tolak 5. Mana nak? Tambah Y tolak 5 Tambah Y tolak 5. So kamu ada 2X tambah 2Y kat sini So saya tambah kat sini 2Y. Padam sikit. 2X tambah 2Y. Ni saya kacau, ibu buat kerja. So kamu kira tambah 2Y. Laptop. 2X sama 2Y lah kan jawapan dia kan? Betul tak? So kamu akan dapat 2X tambah 2Y. So ini adalah parameter yang pertama. So parameter B pun sama. Kalau sini Y, sini 2. So kawasan yang ni adalah Y tolak 2 kan? Apa lagi ni? Ya dah. Ibu kan ngajar ni nampak ni. Okay, so sini kamu buat tambah berapa ni? Y tolak 2 kan? Okay. So sini kamu dapat
kamu tambahkan 2x tambah 2y. Ni saya cecik 2y. Okay, so sini saya kena padam lah. 2 dengan 2 dah cancel So kamu kena kira x tolak 3 tambah 3 tambah y. So bila kita kira x tambah x 2x tambah y tambah y 2y. 2 tolak 2 dah tak ada. So dua-dua jawapan 2x tambah 2y sama lah. Jadi sama tak parameter A dengan parameter B? Sama. Dah dibuktikan lah tu cerita dia. Siapa tak faham? Parameter A sama dengan parameter B. Itu jawapan dia. Sebab dapat jawapan yang sama lah 2x tambah 2y. Nampak ada otak ni? Bila ada otak ni kita kena fikirkan. Fikir sedalam-dalamnya. Okay? Okay. Boleh buat tak? Dekat Telegram boleh ikut saya. Boleh buat tak so far? Boleh? Okay, soalan dia akan makin lama makin sukar lah. So kita ada lagi dalam 10 minit, kita buat lagi. Nampak bila kamu buat mahir diri ataupun self practice ni dia akan uji kamu punya kefahaman kamu. Ada berapa soalan lagi ni? Oh lagi 2 soalan, insyaAllah sempat. Mahir diri So number 4. Hilang pula. Budak ketua ni. Hai. Okay, ni number 4. Baca tu. Raja di atas menunjukkan sebenar milik tanah Encik Ruben berbentuk segi 4 tempat. PQTB. Mana PQ? Oh, segi 4 tempat. Okay. Kawasan tanah yang membentuk segi 3 PQR dan segi 4 STUV diberikan kepada adik dia. Encik Ruben berhasrat untuk memagar kawasan tanah dia. Okey, maksudnya kawasan tanah dia yang mana? Yang berlorek, betul tak? Sebab yang putih ni, segi 3 dan segi 4 yang comel ni, dia dah bagi ke adik dia. Jadi dia nak pagarkan kawasan. Bila pagar ke kawasan, maksudnya dia memagari kawasan yang berlorek sahaja, yang warna kuning. Okey? Ni macam yang soalan kamu buat tadi. Berapakah kos memagar? Jika kos memagar ialah RM50 semeter. So what you need to do, you need to find the parameter first for this question. So this one we ada 180. We also have 50, we also have 100 here. So yang kita tak ada adalah, ya Allah, mahal. Apa lawak ni? Apa yang kita tak ada? Yang kita tak ada adalah WU dengan WS. Cuba kamu cari berapakah WU dan juga WS dekat situ. Dia dah balik kat sini 180, sini 60, ni 50. ST. Cari ST dulu. 50, 60, 110. 110 tolak 180 berapa? Ni berapa? 180 tolak dengan 110 kan? ST ni. So berapa ni? ST. So ST 180 tolak 60 tolak 50. Berapa? $70, betul tak? Kamu dapat 70 ke? So automatically atas ni W ni 70 Okay, so WS adalah 80 tolak 52. So tu WS. So kamu cari kat sini WS. So cari WS 80 tolak 52. So 80 tolak 52 dapat berapa? Dapat 28 kan? 98. So cari semua parameter yang ada ni, yang kita dah dapat ni. Saya highlight kan. Ni saya highlight. Ni semua kamu cari, kamu darabkan dengan RM50. Cuba cari dulu berapa kamu dapat. Untuk apa? Kau semua ni. Ni setengah ni.
Foto. Siapa dapat jawapan tuliskan dekat message. Alah, macam ni, ambil lain. Masuk ni. Berapa yang kamu dapat? Berapa parameter dia berapa? Saya keluarkan soalan macam ni, kalau tak dapat jawab siap kamu berapa dapat parameter kamu? Parameter berapa? Tak dapat lagi dah. 20 campur 52 campur 70 campur 28 campur 100. Berapa ni? Yang saya highlight kan ni? 480. Lepas dah dapat, cari kos dia. Tulis dekat message tu berapa kamu dapat. Ada orang pun yang tulis 480. Haris Darus dapat 480. 180 campur 52 campur 70 campur 28 campur 50 saya tertinggal 50 kan. 50 ada kat sini. Ni 50 ni tak highlight pula saya. 50 ada highlight saya lupa. Campur 50. So dapat 400 berapa tadi? 80 kan meter Jadi kita nak cost. So kita cost ataupun COST bahasa Inggeris. Cost dia 480 meter multiplied by RM50. So what you get for this question? RM24,000. Wow. Tengok. Kos pagar je dah RM24,000. Baru pagar kan? Baru pagar. Dah RM24,000 Okay, bagus. So we move on to the last question. Tak ada orang tulis lagi, nak tulis lah. So tas dawai dengan panjangnya 54 cm dibengkokkan untuk membentuk sebuah bentuk seperti yang ditunjukkan dalam gambar di sebelah. So berapakah panjang sisi A, B? Soalan dia Kita kena banyak fikir. Sisi A, B. 54, 12, 9. Nampak gaya dia macam yang ni agak suka 9. So, 9. 12. Mana buat ni? Tak berapakah panas? Dua belas? Mana tu? Okay. Nampak kan? Soalan dia kan? Fikirlah kamu. Kamu fikir, nanti kamu bagi tahu saya jawapan. Kamu fikir, nanti kamu bagi tahu saya jawapan kamu Okay, so nanti di Jumaat saya akan bagi kamu tugasan Tugasan kamu modul nila macam biasa. Modul nila. Cuba buat modul nila. Subtopik 10.1. Tak banyak lah ni. Baru buku surat ni. Nila kata ni. Mana modul nila ni? Oops.
Okay, modul nila. Sementara kamu fikir tu, nanti kamu fikir. Hari Jumaat beritahu. Modul nila muka surat tak banyak lah. Muka surat 106 sampai 108. Okay. So kita akan tengoklah setengah jam pertama mungkin kita tengok pada soalan ni. So kamu buat dululah, yang mana tak dapat kita akan bincangkan lah. Dan kita boleh masuk 10 puluhan hari Jumaat lah kan. Jumaat mana ada Jumaat? Bukan cuti Deepavali ke? Betul tak? Kita cuti Deepavali Saya lupa tengok hari. Deepavali. Kan, jadi kita jumpa hari Isnin depan 8 kan. Maksudnya kamu ada masa yang banyak untuk buat modul nilam kan. So kamu boleh buat modul nilam. Habiskan tau. Saya nak cuti yang saya tengok memang modul nilam kamu sebenarnya ya. Okay, so itu saja untuk kerja rumah kamu lah. Saya buat kehadiran kejap sambil kamu cuba cari jawapan tau. Cuba cari jawapan, saya akan buatkan link kehadiran di pool ya. Tujuh dan iman. Okay, saya baru buat pool kehadiran. So kamu boleh tandakan untuk pool kehadiran. Dan jangan lupa lah dengan kerja yang saya berikan tu. Okay, so saya nak ucapkan selamat bercuti. Happy Deepavali pada yang menyambutnya. Yang lain selamat bercuti lah. Hari bila cuti? Hari Rabu kan? Siapa yang nak balik kampung tu baliklah kampung, siap-siap apa semua lah. Okay, insyaAllah. So saya rasa itu saja. So kita tutup kelas kita dengan surah Wal-Asr dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Okay semua, terima kasih Afif, thank you. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Alia Izuri. Haris Darwish. Mukhlis. Terima kasih. Rafiq.